Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Ilahi sallimil ummah. Rabbuna al-kafi Salatullah, salamullah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya Allah Allahul kafi. Al-Fatihah. Kita bersyukur dan memuji Allah kerana telah memperkenalkan sifatnya Al-Kafi, namanya yang mulia Al-Kafi. Allah Maha mencukupi. Bila kita dah kenal ilah, ilahku Allah yang memenuhi segala keperluan aku, zahir dan batin, awal dan akhir. Kalau Allah lah ilahku, Allah dah cukup untuk bagiku dunia akhirat selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi betapa zikir itu akan hidup. Kita mahu tak mahu zikir itu akan hidup apabila kita mengingati Allah sebagai ilah, bukannya maksud Allah sebagai ilah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alaihi. Kalau Allah menyayangi kita, hambanya, Dia akan memberi kita pembukaan ilmu salatul khusyuk. Bila Allah sayang, Allah nak mendekatkan dirinya kepada kita. Allah nak kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi Allah akan membukakan pintu-pintu ilmu tentang salatul khusyuk. Walaupun kami tidak menyentuhi bab-bab fiqh, ada, tapi pengisiannya yang sangat penting. Jadi adanya majlis ini adalah tanda Allah sangat sayang pada kita. Allah ingin mendekatkan dirinya pada kita. Allah ingin diri kita mendekat pada Dia. Dan
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa munjina Muhammadul Mustafa sayyidul awwalin wal akhirin sayyidul wujud sayyidul likulli mawjud fil alam. Jadi Nabi bersabda sebuah hadis, as-salatu jawazu inda hadratillah. Salat itu adalah pasport di sisi Allah. Salat. Jadi tajuk hari ini adalah salatul khusyuk, pasport di sisi Allah. Di sisi Allah Maha Mulia. Salat itu adalah pasport. Coknya isinya adalah salat khusyuk. Sebab Nabi yang sebut salat ini sebagai jawaz. An-nur as-silahu alal aduwullah. Nurun ala sirat. Najatun fil mahsyar. Fil yaumil mahsyar. Banyak sifat-sifat Nabi terangkan pasal salat. Jadi kita amat bertuah diberi peluang untuk berada dalam majlis seperti salatul khusyuk ini. Dan salatul khusyuk itu hanya wujud kerana adanya syahadah dan fokus di 7 tahap. Fokus di 7 tahap. Bolehkah saya memperolehi fokus di 7 tahap dalam masa sesaat, 10 saat, sehari? Boleh kalau fokus itu datang dari atas alam Rabbani ke alam bawah. Kalau alam bawah naik ke atas susah. Bukankah fitrahnya naik bawah ke atas dulu? Kita tinggalkan soalan tu sementara waktu. Tapi saya boleh buktikan bahawa solat itu sebenarnya datang dari atas ke bawah. Benarkah tidak? Isra dan Mi'raj. Semasa Isra dan Mi'raj, Nabi diberi salat, Nabi membawa turun salat. Khusyuknya, syahadahnya, fokusnya, undivided attentionnya, tumpuan yang tidak berbelah bagi, ya, dan juga konsentrasi. Tumpuan yang tak boleh berbelah bagi dalam solat. Kalau kita memandang emas, duit, wanita yang cantik, perindahan dunia, semua ni ternampak cantik, indah, sebab kita telah terhijab dari wajah suci Allah. Itu yang menjadi segala halangan. Cuba ada wajah suci Allah, kita akan jadi macam tentera-tentera Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang pergi ke Baitul Muqaddis, tidak sedikit pun tersentuh, baik dalam dan luaran. Sebab mereka memandang wajah suci Allah Subhanahu wa taala di dalam fuad dan kalbu mereka, bertepatan dengan fa aina ma tuwallu surah Baqarah 115 walillahi dan kepunyaan Allah jualah timur dan barat. Maka mana sahaja kamu arahkan, maka disitulah ada wajah Allah. Jadi ke timur, ke barat kamu pandang. Ke timur, ke barat kamu pandang, semua milik Allah. Sekarang ni kita pandang ke timur dan barat, semua kita nampak ini milik kerajaan, ini milik negara Malaysia, itu milik Singapura, tak boleh masuk. Ini milik Malaysia, tak boleh. Sekarang Kuwait, ini milik Thailand, itu milik Cambodia. Semua milik diberi kepada masih Allah. Maka hancur di situ, fana ke dalam masih Allah. Tak ada fana fillah, fana fi wajhillah.
Dari ayat tu pun kita dah gagal, kerana kita tidak mengenal segala sesuatu ni milik Allah di masyrik dan maghrib. Jadi macam mana kita nak kuasai pandangan penglihatan masyrik dan maghrib? Pertama sekali, kuasai fuad kamu. Kedua, biar kalbu kamu penuh dengan nafi isbat. Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik, illallah, 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 Allah Malik, 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 Allah Malik. Ini bukan soal lidah, bibir atau mulut. Ini soal kalbu. Jadi nak hidupkan zikir tu, pandang apa pun. Walillahi masyriku wal maghrib. Walillahi masyriku wal maghrib. Masyarika, masyrik. Kepada, pandanglah ke timur dan barat. Segalanya milik Allah. Pandang ke timur barat, di sini wajib hidup. Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik illallah, Allah Malik illallah, Allah Malik illallah. Kalau nak hidup ada dua cara. Satu, mekanisme kunci kereta, kunci kapal terbang, kunci bas, kunci lori, kunci. Start enjin, berapa kali kena start? Sekali kan? Kalau banyak kali kereta tu dah rosak, ignition dia kena tukar. Jadi kalau sekali start, dia terus bergerak. Itu satu proses. Kedua, jam tangan lama dulu. Siapa ingat jam tangan lama? Kena pusing tahun 70-an, 60-an dulu. Saya ingat lagi ya. Pusing, dah habis pusing, dah penuh, dia berjalan selama seminggu atau sebulan. Ingat tak jam macam tu? Ingat ya? So, kita ada dua pilihan. Yang pertama tu, start kunci kereta atau tekan button, terus start sampai kita berhentikan. Kedua, kita pusing, jalan, pusing. Ada lagi satu, setiap kali nak jalan kena pusing. Tak pusing tak jalan. Kena pusing. Apa contoh tu? Bersikal ya. Okey, betul ya. Bersikal ya. Jadi ada tiga cara. Cara yang pertama tu, pusing terus berjalan, itu adalah ilmu. Kita pasang ilmu, kita isi ilmu dengan apps, 5 apps. Tolong 5 apps. Yang pertama zikra. Yang kedua kalamullah. Yang ketiga Alkitab. Yang keempat Al-Furqan. Yang kelima At-Tanzil. Okey, pertama Zikra. Zikra tu alam, peringat. Ingatkan. Jadi kita kena pasang apps tu di dalam diri kita. Kalau kita dah pasang apps Az-Zikrah ni, adalah Al-Quran. Al-Quran adalah zikra. Al-Quran adalah memperingatkan kita. Mushaf tak pernah buat kerja tu. Mushaf yang 90% di seluruh dunia ni ditulis, dicetak oleh orang kafir. 10% kilang pun tak ada di dunia ni yang mencetak Al-Quran. Kalau ada pun, mesin dia adalah mesin orang Perancis, Amerika, Rusia, China, semua kafir punya. Orang kafir tak boleh sentuh Al-Quran. Allah dah perintah dalam surah Al-Waqiah, Tanzilul min Rabbil Alamin, afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sebelum tu kan, la innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun.
orang kafir tak boleh sentuh Quran. Allah dah cakap, bermakna cetakan Quran dari kilang, pencetakan semua tu bukan Quran. Sebab Quran Allah kata tak boleh sentuh. Mereka tak boleh sentuh Al-Quran ni. Tak boleh. Quran ni tak boleh disentuh oleh orang kafir, orang musyrik, diharamkan. Selama-lamanya tak boleh mereka sentuh. Jadi apa yang mereka sentuh tu adalah mushaf. Mushaf tak boleh menjadi peringatan dalam diri kita. Quran boleh, tapi Quran yang hidup. Qurannya Al-Quran Rasul sallallahu alaihi wasallam atau guru mursyid kita ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah sahaja yang boleh memberi kita peringatan. Dirinya dalam keadaan jasad, dirinya yang rohani yang telah diisi menjadi peringatan untuk kita. Itulah alam. Jadi pertama zikrah, kedua kalam Allah. Kalam Allah. Kalam Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kalam siapa? Kalam siapa? Ya, kalam Allah. Tapi siapa yang baca? Kita. Siapa yang baca? Syaitan bersama kita. Siapa yang baca? Syaitan, kita dengan iblis. Siapa yang baca? Kita, iblis, syaitan, waswasil khannas. Siapa yang baca dengan kita? Kita, iblis, syaitan, waswasil khannas baca dengan kita. Kita, waswasil khannas, iblis, syaitan, ifrit baca dengan kita. Allah, kita yang membaca bersama dengan iblis, syaitan, Dajjal, kucu-kucu Dajjal baca bersama kita. Kemudian yang baca bersama kita iblis, syaitan, Dajjal, ifrit, nafs amarah baca dengan kita. Dia tak ada nafs amarah. Kita yang baca dengan iblis, syaitan, waswasil khannas dengan nafs lawama. Kemudian kita membaca dengan diri kita, syaitan, iblis dengan nafs mulhimmah. Saya pandai, saya hebat, saya hafiz, saya suara sedap. Habis. Mana kalam Allah? Allah tidak akan bersama kalam dengan kalam semua manusia ni. Semua ni, makhluk ni Allah tak mau. Allah mau seorang aja. Dengan hambanya. Dengan hambanya. Yang hambanya yang telah membuang segala unsur-unsur ni, ataupun sekurang-kurangnya tutup semua lubang dalam diri ni. Semua boleh ditutup. Bulan Ramadan Allah tutup kepada iblis, jin, syaitan. Bulan Ramadan. Tapi yang nafs Allah suruh kita tutup sendiri. Kita berjaya dari bulan Ramadan, Allah suruh kita tutup semua. Masa kau membaca tu, kau fana, biar aku yang baca. Allahu Akbar. Itu situ kita gagal. Itu kita kena belajar. Kita tengah belajar. Jadi di mana kita tadi? Kalam Allah. Jadi macam mana nak capai hal itu? Ada satu petua besar. Matikan diri kamu sebelum kamu pergi solat. Matikan diri kamu sebelum kamu berjumpa Allah yang maha hidup. Kamu tidak sah, solat kamu tak sah, ibadat kamu tak sah kalau kamu duduk depan Allah, berdiri depan Allah, rasa kamu hidup. Habis. Kamu bersyirik kepada Allah. Aku hiduplah, engkau maha hidup, aku pun hidup. Bukan kita tak cakap, nafs cakap. Aku hidup, aku berdiri, aku rukuk, aku sudah syirik. Syirik macam tu Allah tak nak terima. Solat tu Allah tak nak terima. Jadi ada banyak kaedah nak matikan diri. Satu, matikan nafas. Tak nafas, pergi solat, dah mati diri. Tapi tak boleh, sebab selepas you tahan nafas, you kena lepas. Masa lepas you dah balik syirikan Allah, tahan balik. Lepas balik.
tahan balik, lepas balik, tahan, mati hidup, mati hidup. Dalam hidup tu sudah syirik Allah. Sebab tak boleh ada yang hidup tak boleh datang depan Maha Hidup. Kau mesti datang dalam keadaan mati. Mana ikrar? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati. Mati. Bagusnya Allah ni ingatkan kita dalam bahasa Melayu dalam Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati kau sebelum datang bertemu Allah. Jangan syirikan aku. Allah, aku tahan nafas, ada syirik, ada tauhid, ada syirik. Ada tauhid, ada syirik. Macam mana ni? Okey, nombor 2. Kaedah nombor 2. Zikrullah. Zikrullah dalam nafas. Allah, 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 Allah. Dia tetap mati. Yang hidup Allah. Kaedah nombor 2. Kaedah nombor 3, tak mau, tak mau. Tak mau share. Sebab 2 ni pun tak buat lagi. Pergi buat 2 ni dulu. Salatul khusyuk ilmunya sampai mati. Takkan habis. Lautan, lautan, lautan ilmu. Kalau boleh, tiap hari kita nak guru kita cakap 5 minit pasal solat berkhusyuk sebelum solat. Kalau boleh. Mana ada orang boleh sampaikan aku tentang solat khusyuk 5 minit sebelum solat. Ingatkan. Tadi 2 ni ketua ni ya. Mati dulu sebelum berjumpa Allah Maha Hidup. Tak tasah. Inni wajahtu, surah Al-An'am 62. Inni wajahtu wajiyah musyrikin. Aku bukan orang yang datang depanmu nak syirikanmu. Engkau maha hidup, aku maha mati. Wa ma mati, itulah maha hidup. Maha mati, wa ma mati, maha mati. Jadi ada 2 cara nak mati. Satu, tahan nafas, kena lepas nafas. Jadi you membuat banyak tauhid, sedikit syirik. Bila banyak boleh tahan nafas, tak boleh, kena lepas juga. Pasal lepas tu dah jadi syirik. Okey, cara kedua, latih dulu ni, latih dulu ni. Sudah you rasa nikmat, baru you akan buat yang kedua tu. Tolong, 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 tolong. Tapi sebelum tu nak datang ke solat ni, macam mana nak matikan perasaan gangguan syaitan, iblis semua ni? You kena nafas, pukulan nafas dragon. Waktu bangun pagi-pagi terus. Cuba you buat tu. You rasa apa tahu? Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Mati, karbon dioksida bawa keluar segala gangguan. Pagi-pagi bangun, walaupun 1 minit, buat ni. Sejuk, sini sejuk, kepala sejuk, otak sejuk, rohani sejuk. Cuba try. Saintis kata you punya minda jadi jernih. Minda you, egoism lari, negativity lari, semua lari sebab buat ni. 1 minit je sebelum solat. Buat, you tengok rasa sejuk. Sejuk, rasa macam ada ais. Jernih, otak jadi jernih, negativity lari. Ini untuk kita mempermudahkan untuk pergi solat, ambil wudu, bersiap sedia negativity. Jadi lepas tu tahan nafas. Ya, lepas tu tahan nafas. Okey.
Tadi kita balik kepada subjek. Walillahil masyriqi wal maghrib. Kepada timur dan barat kamu pandang. Tidak ada lain kamu bertemu, hanya wajah suci Allah. Kenapa? Macam mana boleh bertemu wajah suci Allah? Pertama, kenal dulu Allah Malik. Pokok Allah Malik, kereta Allah Malik. Tengok kereta, ini kereta dia ni, ini kereta jiranku ni, ini kereta bapakku ni, ini kereta saudaraku ni, ini kereta aku ni. Sudah habis syirk dalam mulkiyah. Syirk fil mulkiyah. Jadi macam mana nak hidupkan ni? Saya dah cakap kunci, pasang kunci. Satu. Kedua, ini kunci jam lah ni. Habis tu habis, besok. Tapi bagus kita ni berada dalam majlis pagi penuh motivasi. Ya Allah, orang-orang yang dengar ni pun kata subhanallah, motivasi luar biasa untuk kami semua ni. Mereka yang buat komen tentang motivasi pagi, petang pun motivasi agung, sebelum maghrib, sesudah maghrib. Allah, kalau kita dalam keadaan ni, kita akan dapat satu transformasi yang luar biasa. Luar biasa kita akan rasakan. Jadi walillahi masyriq wal maghrib. Di timur dan barat kamu sentiasa pandang apapun. Allah Malik, 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 Malik, Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik, Malik, Allah. Allah maafkan saya, nafs saya ni jahat. Dia kata buat apa ajar ni semua. Buat apa ajar dorang ABC. Ni ABC tau. Sebab kami sekarang tengah praktis salatul daimun di dalam fuad rohani rosir kami. Kami tengah praktis. Masih latih. Turun ke level ni jauh beza. Macam mana ya? Macam naik ke atas bukit, seronok duduk, tak ada fikiran dunia, seronok nyaman. Tiba-tiba turun bawah, macam-macam bunyi, sana tak dengar apa pun. Itulah jadi nafs kita ni jahat. Dia kata buat apa nak ajar, nak turun ke bawah dari level profesor ke level kindergarten ni. Tinggallah, sudahlah, cukuplah you masuk syurga. Jahat nafsu kita ni. Allah ampunkan ya. Tapi Nabi yang sayang, Nabi kata sampaikanlah ilmu Allah, sampaikanlah rahmatku, sampaikanlah, biar kau sakit Allah akan bagi syifa. Biar turunlah demiku, demi Nabimu, demi Rasulmu, demi Allah. Itu je permohonan Nabi ya. Jadi walillahi masyriq. Itu sebab ilmu ni takkan habis sampai mati kena solat, sampai itu rasa manis, lazat ibadat ni. Ya Allah, lebih lazat dari segala kek manis-manisan di dunia ni. Lazat, sungguh lazat. Lazatnya bukan solat bersama makmum. Ada waktu-waktunya ya. Alhamdulillah ya. Dengan makmum pun, segala makmum punya ibadat imam dapat. Kalau dia di dalam syahadah, segala syahadah imam dan syahadah Allah Rasul, makmum pun dapat. Allahu Akbar. Jadi memandang ke wajahmu di timur dan barat, sudah kau mengenal mulk Allah. Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik, illallah, Allah Malik, Allah Malik, illallah, 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 Allah Malik, illallah. Ini dua zikir.
Satu malaikat yang datang, Allah Malik, Allah Malik, Allah. Di antara 5 apps tadi, zikra, Kalamullah, Al-Kitab, Al-Furqan, Tanzil. Tanzil ni malaikat turun. Allah Malik. Datang. Kita manusia lah. Kita bukan malaikat ya. Kita manusia, kita bukan malaikat di 7 petala langit. Kita di dunia ni. Dunia harus datang. Wajib datang. Wajib datang. Tak ada satu wali kata aku tak ingat lain, aku ingat. Dia datang tapi tolak nafi. Dia datang tapi ada bantuan Allah. Hanifan musliman, musliman, aku menyerah segala-galanya. Menyerah. Hanifan musliman menyerah. Datang tapi aku menyerah. Macam mana menyerah? Semua Allah punya. Allah Malik itu zikir malaikat. Datang dunia, malaikat datang. Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik. Kemudian satu malaikat lagi datang. Illallah, illallah. Allah lah malikmu, tidak ada yang lain. La Malik, la malika illallah, la malika illallah, la malika illallah. Jadi Allah Malik tu sudah sabit, illallah tu masbut isbat. Allah Malik illallah, Allah Malik illallah, Allah Malik illallah, Allah Malik illallah, Allah Malik, Allah Malik. Kalau dah hidup ni, 2 malaikat yang tanzil. Tanzil tu apps. Jadi kita kena pasang satu apps. Nama apps tadi, pertama zikra. Dalam Quran Allah sebut pasang apps kamu ya. Kalau kamu dah pasang apps kamu isi je ilmu, dia akan hidup. Okey, kedua, kalam Allah. Jangan kalam kamu bacaan kamu jangan diisi. Kalam Allah kamu isi. Macam mana nak isi dalam apps ni kalam Allah? Ada manhajnya, ada caranya. Kita dah bukakan semua ilmu ni. Dah dekat Institut Al-Quran. Dah. Kamu hanya perlu kutip semua intan-intan mutiara tu, pergi cari tali. Bukan tali ni. Tali Allah. Faqad istamsaka bil urwatil uthqa. Pergi cari tali tu, ambil semua yang dikutip di Madinah, di Mekah, di Kelantan, di Darul Rahmah, Darul Zakirin, Madrasah Sultanul Aulia, kutip semua, taruh dalam tasbih. Itu sebab mereka memberi macam rojak. Tidak, sebenarnya kita yang kena atur. Jadi kita tahu nilai ilmu ni. Mana dulu? Zikir Rahman dulu ke? Zikrullah dulu ke? Zikir Rabb dulu ke? Zikri dulu ke? Zikr Allah dulu ke? Zikir Ilah dulu ke? Zikir Rabb dulu ke? Mana satu? Tak tahu. Dah ilmu tu dah diberi. Hanya kutip, masukkan dalam tasbih. Mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana keempat, mana yang kemudian dia berpusing sendiri dalam. Semua dah diberi. Tak ada yang tak diberi. Cuma bab yang diberi tu sedikit, banyak atau banyak, ikut persahabatan kita dengan guru mursyid kita ya. Jadi ada 2 zikir berjalan. Allah Malik, Allah Malik, illallah, Allah Malik, Allah. Ada satu malaikat dia datang sekali je sebut Allah Malik. Kemudian satu malaikat illallah, Allah Malik, illallah. Ada satu lagi malaikat datang Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik, illallah, Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik, illallah,
illallah, illallah, illallah. Kalau ini dah stabil, dah istiqamah, barulah kamu nampak fa ainama tuwallu fasamma wajh. Pertama, walillahi masyriq wal maghrib. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Tapi kenapa tak boleh stabil? Saya pandang timur barat masih zikir tu tak boleh stabil. Allah Malik, Allah tak. Kenapa? Saya dah pandang ke timur dan barat. Saya dah hidupkan Allah Malik illallah, Allah Malik illallah. Ini zikir masyrik dan maghrib. Masyriqain dua, timur, maghribain. Walillahi masyriqaini wal Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Masyrik dan maghrib, timur dan barat kita semua dah tahu. Sini punya timur tu, sini punya barat ni. Tapi dua timur, dua barat kita tak pernah nampak, tak pernah lihat. Yang boleh melihat dua timur, dua barat adalah kalbu. Okey, ada lagi satu ayat, Rabbul Masyariq. Rabbul Masyariq wa Rabbul Magharib. Rabb kepada banyak timur, banyak barat. Itu mata pun tak pernah pandang, kalbu tak pandang, yang memandang adalah fuad. Jadi kalau kalian mau kalbu anda hidup dengan zikir ini, tolong suruh mata hati pergi memandang dua timur, dua barat. Masih tak hidup, suruh fuad terbang ke Minda Rabbaniyah, memandang banyak timur, berjuta timur, berjuta. Rabb tak ada awal, tak ada akhir ya. Rabbul Masyariq, Rabb kepada jutaan timur, Rabb kepada jutaan barat. Itulah Rabb, sifatnya maha luas. Oh Allah, kalau aku dah sampai ke Minda Rabbaniyah, alam Rabbaniyah, dapat melihat dengan mata rohani, mata roh, mata sir, alam banyak timur, banyak barat, baru hidup ya. Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik illallah, illallah, illallah. Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik illallah, illallah, illallah. Tiga, satu timur, dua timur, banyak timur. Jadi itulah dia. Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik illallah, illallah, illallah. Kadang-kadang Syekh bawa zikir Allah Malik illallah, Allah Malik, mana pandangan dia satu timur je. Tapi kalau Syekh terbawa, tiba-tiba dia bawa Allah Malik, Allah Malik illallah, illallah, pandangannya pada saat itu dua timur, dua barat. Kalau dia bawa Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik illallah, 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 Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik illallah, illallah, illallah. Artinya dia punya antena sudah sampai satelit. TV antena boleh dapat TV 3, TV 1, TV 2, TV 9, TV ya. Pasang parabola, Astro boleh dapat ratusan channel. Pasang parabola, ratusan ribu channel di dunia ni. Pasang satelit, seluruh alam, seluruh dunia ni boleh dapat. Betul? So Allah tak ada channel, Allah tak ada antena. Tolonglah. Okey. Sekarang kembali kepada solatul khusyuk. Saya nak fokus pada tu. Jadi apabila dah hidup Allah Malik, Allah Malik illallah, illallah, Allah Malik illallah, Allah Malik illallah, Allah Malik illallah, Allah Malik illallah. Fa ainama tuwallu, di mana saja kamu memandang, di situ ada wajah suci Allah.
Dalam keadaan tu datang solat surah Al-An'am. Inni wajahtu 62 179. Inni wajahtu wajhiya. Sesungguhnya tadi sebelum zuhur, dari subuh, dari selepas subuh syuruk tadi sampai zuhur, mana-mana pun aku hanya memandang wajah suci Allah je. Pergi ikhlas. Sekarang tak cukup kau cakap kau pandang, tak cukup. Kena pergi berdiri depan Allah, ikrar. Inni ini sesungguhnya aku, sebenar-benarnya aku, ikhlas-ikhlasnya aku, sebenar-benar amalan aku, ya Allah, aku datang di depanmu. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, kepada wajah. Ini wajah tu wajhiya, wajah. Apa dia tulis? Fatirah samawati apa? Apa dia tulis? Ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara. Apa dia tulis terjemah? Salah. Pencipta dalam bahasa Arab Khaliq. Al-Khaliq. Fatarah bukan. Dah, seleweng dah. Kereta ni siapa? BMW ni siapa buat? Toyota Kocho Chika. Bodoh. Kocho Motomachi Koto Chika, dia buat bisikal koco. Dia bukan buat BMW, bodoh. Yang buat BMW, saya pun dah lupa. Yang buat Mercedes. Yang buat Ford. Tolong be specific. Kalau tidak menyeleweng, kau salah information. Kau tak tahu, kau jahil. Kau takkan, kalau kau pergi jumpa, oi Mr. Kocho Homoshika, you buat Mercedes. Salam pun dia tak jawab. Tak kenal diriku nak datang jumpa aku. 1 minit 1 juta aku boleh dapat. 1 minit 1 juta income. Jual 10 biji kereta 1 juta aku boleh. Nak buang masa dengan orang tak kenal diriku. Fataras samawat. Apa artinya fataras samawat? Habis. Tak kenal. Get out. Satu kali kami bertemu dengan businessman di London, kaya punya grup. Dia suka proposal kami. Tapi dalam masa kita membahas, ada seorang rakan kami, dia membuat salah information tentang dia punya organisasi. Bos dia tak cakap apa. Pandang kanan, dia pandang kiri, dia tutup proposal, dia lari keluar. Sorry, I have to go. Kemudian dia cakap, dia hantar message, in 10 minutes time I could have made 20 million ringgit. 10 minutes time dia buang dengan kami, 10 million ringgit dia boleh dapat income. Jangan main-main. Nak dapat meeting dengan orang macam ni pun bukan senang. Ini dengan Allah tak kenal sifatnya. Fatar ini wajah itu. Fataras samawati wal arda. Tolonglah, pencipta dalam bahasa Arab Khaliq, Al-Khaliq, betul? Al-Khaliq. Apa ini fatarah? Tolong pergi belajar. Baru Allah terima pembukaan solat kita. So kita sambung besok tentang fatarah. Hari ini kita faham, kalau kita dah janji, kita dah daripada subuh sampai ke zuhur hanya memandang wajah suci Allah, wajhullah, 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 barulah datang solat berjanji, inni wajahtu wajhiya, ini wajah itu sesungguhnya
sesungguhnya, sebenar-benarnya tadi dari subuh sampai ke zuhur ni aku hanya menghadapkan wajahku ke wajah Allah, wajahku wajah Allah, itu saja. Dan kita berikrar, inni wajahtu wajhiya, inni wajah, inni wajahtu wajhiya, inni surah Al-An'am ayat sangat jelas. Aku bersumpah setia, benar janji aku. Setelah aku tadi dari pagi sampai subuh, daripada isyak sampai dibangunkan kejut, aku hanya memandang wajah suci. Mana-mana aku memandang wajah sucimu. Senang memandang wajah suci Allah daripada memandang semua wajah makhluk masih Allah. Senang, 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 sungguh senang. Tak ada yang susah. Nanti di akhirat nanti kita akan menyesal. Allah maha dekat ke? Masih Allah maha dekat. Halo, jawab. Jadi masih Allah ke dekat? Wajah suci Allah ke dekat? Wajah masih Allah ke dekat? Wajah Allah ke dekat? Dan sudah terjawab. Kenapa yang maha dekat kamu tak nampak? Dan datang solat denganku supaya kamu dapat khusyuk? Habis. Jadi kita ni nak belajar ilmu sedikit demi sedikit agar kita mengenal Allah, mengenal wajah suci Allah yang maha dekat. Jadi cukup ilmu setakat ini. Yang pentingnya kita tahu bahawa kita sentiasa memandang mulkullah, Allah Malik, Allah Malik, Allah Malik. Macam mana nak hidupkan ini? Dengan mulut susah, dengan akal susah, dengan fikiran susah. Ada coach, ada da'i kata kena pergi ke alam separuh benda susah. Sana makhluk pun banyak sangat. Pergi atas, pergi alam Rabbani, masuk alam Syria. Boleh. Jadi macam mana? Ada dua kunci. Satu kunci yang senang, mudah. Satu kunci yang susah. Kunci yang senang, ilmu, pasang apps, isi dalam apps. Ilmu, hidup. Dia jadi alam dalam tu yang penting dihidupkan, ya. Siapa yang datang ke majlis mukjizat Al-Quran, 5 apps tu sudah dipasang. Zikra, dah dipasang. Siapa ada dalam majlis itu masa nuzulul Quran, dah dipasang. Tidak ada ragu. Sekarang pengisian ilmu dia akan hidup, dalamnya akan hidup. Kenapa saya tak dengar? Sebab banyak hijab. Jadi usaha kamu sekarang yang dah duduk majlis nuzulul Quran mukjizat 5 apps. 5 apps ni mukjizat Al-Quran. Siapa dah duduk, tanggalkan hijab. Macam mana nak tanggalkan hijab? Satu ilmu bab lain. Yang belum duduk, mohon Allah bukakan Institut Al-Quran di setiap negeri. Jadi kita boleh datang belajar minimum 99 mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ni menanam dalam kalbu, membuka dalam kalbu ainul yakin. Kita belajar semua ilmu ni sampai mati, dia bukakan tanam ilmu yakin saja. Mukjizat ainul yakin. Laut boleh terbelah, terus dapat ainul yakin. Yang ragu terus jadi kafir, tolak mukjizat kafir.
Quran adalah mukjizat sepanjang zaman, macam membelah sejuta laut. Itu satu kali je Nabi Allah Musa buat. Ini sejuta kali laut boleh dibelah dengan mukjizat Quran. Jadi barang siapa attend nuzulul Quran, sudah dipasang 5 FD. Sekali zikra, sekali lagi sekali lagi. Zikra artinya yang memperingatkan. Zikra, fazakir innama anta muzakkir. Zikra, 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 dia memperingatkan. TLT 99, TN 3 makam, TN 5 makam, TN 7 makam, memperingatkan sampai mati selama-lamanya. Kedua, zikra kedua, kalam Allah. Sekali kalam Allah turun dalam apps tu, apa dia? Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira basyiril mu'minin. Sekali Allah turunkan, dia akan menjadi bergema. Wa basyiril mu'minin, wa basyiril mu'minin, wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabir. Sekali je kalam Allah turun, dia akan bergema. Ketiga, Alkitab. Keempat, wow, ada apps Al-Furqan. Apa pun datang depan, apa ilmu datang, terus Al-Furqan pecahkan. Ini batil, ini hak. Ini hak, ini batil. Apps kalau dah dipasang, terus dia datang, terus masuk dia fikiran, terus dia belah dulu batil atau hak. Batil dibuang, dia sendiri buang. Hak dia terima, dia masukkan dalam diri kita. Kau terima ni ya, hak. Banyak contoh. Dipanggil untuk majlis salatul khusyuk, syaitan tak, jangan pergi PKP, nanti kena tangkap, nanti itu, nanti ini. Ada orang macam tu tak dapat datang TOT punya majlis sebab dia tak ada Furqan. Yang ada Furqan, batil ditolak, hak diterima, datang. Kita boleh tahu. Keempat, Furqan. Kelima, Tanzil, malaikat turun, tentera Allah turun, sentiasa menjadi peringatan untuk kita. Kan mudah hidup kita, kenapa kita nak susah-susah? Nak buat 99 kali kon. Itu hakikat untuk kita datang, kita serahkan amalan itu kepada hakikat mim yang ada dalam diri. Siapa mim yang ada dalam diri? Wa'lamu anna Allah. Jadi macam mana nak ingat 99? Pergi ke 5 apps ni, tanam. Nafs mutmainnah, nafs lawama mulhimah, amarah. Aku nak ingat Allah dalam nafas 99 kali. Faham? Saya cakap dengan nafs lah. Bagus juga you jawab. Faham? Ya Tuan. Dia takut dah. Setiap saat, ya faham. Setiap minit, setiap jam. Niat, itulah niat yang Ustaz Suhaimi kata pagi tadi. Niat itulah alam. Kamu tak isi, kamu tak niat, buat apa Allah nak bantu kamu? Kamu niat je cukup. Aku nak buat TLT 99 kali, artinya bukan 99 kali, tidak ada had. 99 tak ada kosong.
Dia akan bersambung. Macam mana dia bersambung di alam hakikat? 9 tu kecil, 9 tu jadi bayi. Macam 9 bayi kan, jadi besar, jadi besar, jadi besar, jadi besar, dan 9 jadi besar, 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 besar. Seronok kan 99. Kalau dah kenal hakikat TLT 99, ASL 99, YSL 99, kalau dah kenal, oh ini rupanya tak perlulah kita 99. Siapa Syekh pun tak pernah buat. Kamu nak buat, Syekh pun tak larat nak buat. Nak kira banyak lagi ya. Niatul mukminin khairum min amali. Niat seorang mukmin tu lebih baik dari amalannya. Kamu buat 99 kali, itu tak baik sangat. Yang kamu niat tu baik sangat. Tolonglah, fahamlah. Nabi ni nak mempermudahkan kita. Nabi ni nak jadi kita kaya. Kenapa kamu niat 99 kali? 9 juta, 9 trilion, 9 bilion saya nak ingat Allah. Saya nak tahan nafas 9 juta, 9 bilion, 9 trilion, 9 zilion. Tak tahu lagi apa nak sebut. Abadan abadah. Allah sayang orang yang berniat. Niat. Amin ya Rabbal Alamin. Sepohon kayu daunnya rimbun, hidup 1000 tahun, kalau tak ada apa gunanya. Kalau tak salat, apa gunanya? Ibadah. Kita simpulkan bahawa sebelum solat, mulakan khusyuk. Khusyuk bermula dari saat kita dah tinggalkan solat subuh. Dari saat tu khusyuk untuk zuhur dah mula.
Khusyuk nak bermula semasa kita wuduk dengan wuduk para tawabin di peringkat solihin, peringkat syuhada, peringkat siddiqin. Kali kedua kita wuduk mutatahirin. Nanti kita belajar, kita tahu dulu, kenal dulu. Kemudian kita wuduk dengan wuduknya para ibadikas solihin. Setelah kita wuduk seperti itu, kita mohon doa. Sudah amal baru doa. Jangan doa, ya Allah saya nak duit, tidak usaha, tidak beramal. Usaha dulu, kerja, baru doa supaya duit itu masuk ke dalam poket, dapat sampai kita dapat menikmatinya. Jadi usaha dulu, berudu secara tawabin, berudu secara mutatahirin yang telah mencucikan dirinya sepenuh-penuh sebelum menghadap Maha Suci. Habis itu berudu seperti ibadikas solihin. Sudah buat 3 ni, lakukan 3 ni, baru berdoa. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatakhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Satu padri Nasrani yang ada 13 juta pengikut, lepas dia dengar doa ni masa di Syam di mana? Rasulullah pergi Syam umur berapa tahun? Nabi pedagang international. Kamu apa? Pedagang Temerloh, Kuantan, Kuala Lumpur. Hoi, Nabi international lah. Hebatnya Nabi kita, pedagang hantar. Allahu Akbar. Syam. Kenapa Allah hantar? Ada rahsia besar, ya? Tak apa. Jadi Nasrani ni 13 juta dia punya pun. Dia dengar doa ni dari seorang yang ambil air wudu di karangan. Masa orang tu baca doa, dia boleh bahasa Arab walaupun dia Nasrani. Kemudian kawan dia tu cakap, awak tahukah hadis Nabi yang selepas baca doa tu apa ganjaran kamu dapat? Dia bacakan hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa berkhusyuk, berudu dengan penuh khusyuk, sempurnakan wudunya. Apa lagi nak sempurnakan kalau dah sempurna dengan basuh? Tak, sempurnakan dalamannya, rohaninya, batinnya, rukunnya, apanya semua, ya. Kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allah bukakan 8 pintu syurga. Nasrani ni dengar, wallahi saya tak pernah bertemu janji ini di dalam Bible, Taurat, Injil, Zabur. Wallahi ini Rabbur Rahman, Rabbur Rahim, dia kata. Wa asyhadu an, dia satu wudunya sahabat, air titisan sahabat boleh membuka padri yang ada 13 juta. Allahu Akbar. 13 juta tu orang masuk Islam kan? Tidak, wallahu alam. Yang kita tahu dia padri yang sangat mulia. Dia menangis, dia berwudu, dia cakap, dalam hidup aku pertama kali aku jadi makmum. Tak pernah dia jadi makmum di dalam gereja dia. Saya rasa inilah ibadat. Walaupun dia tak tahu apa pun, dia ikut je fattabi'uni. Dan dia tanya, apakah cahaya yang ada di sekeliling kamu sebesar-besar satu kaki?
Dia buka Quran, dia tunjuk kepada ayat sirajan, dia faham. Oh, ini Nabi kamu kan, Muhammad. Macam mana nak bertemu Nabi tu? Dia buka surah Hujrah, wa'lamu, terus ambil bai'ah, dia ambil taliyat syahadah. Ceritanya panjang, apa pun. Jadi kalau kamu berudu dengan wudunya para tawabin, mutatahirin, ibadikas solih, Allah buka 8 pintu surga. Kami ni sudahkah? Kalau kalian berudu dengan syahadah, setiap masuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, kali kedua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Tandas tidak terbuka ya, tertutup. Ikut sunnah bilik air, tak ada tandas. Tak boleh wudu dia tandas, tutup. Tutuplah atau keluar pergi buat wudu di mana-mana. Dan kalian membaca doa ni. 8 pintu surga sudah terbuka. Saya tak nampak. Tolong pergi angkat hijab. Ini pagilah, pukul 8. Terang ni. You tutup. Semua tutup. Tabir semua tutup. Cahaya tak masuk. Jangan salahkan matahari tak ada. Tak terang. Ada tu, tak ada. Sudah Allah bukakan. Jamin 8 pintu surga sudah Allah bukakan. Dan Nabi bersabda dengan Sayyidina Umar, 8 pintu surga sudah terbuka, belum solat. Allahu Akbar. Sabda Nabi, kena yakin, kena iman, kena yakin. Sudah terbuka. Dalamku ini terhijab. Nanti kita terangkan macam mana nak yakin 8 pintu surga ni terbuka. Okey. Kemudian kita solat. Saya nak simpulkan ni, solat sebagai mayat. Mati baru solat. Tak mati jangan pergi solat. Tolong mulai hari ini sampai mati, siapa pun jangan solat sebelum mati. Mati sebelum solat. Matikan diri sebelum solat. Mati. Dalam berpuluh-puluh kaedah, 2 telah dibuka. Tahan nafas, pergi solat. Dalam solat tahan nafas. Kedua, zikir dalam pernah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti dulu. 2 ni tanya pun you all tak boleh jawab. Pertama apa? Tanya. Kedua apa? Amal dulu. Sudah buat tu, tahan nafas tu, memandang wajah suci Allah saja dengan ikrar tu. Tapi sebelum ikrar tu, kena pandang wajah suci Allah. So saya simpulkan, inilah ilmu yang kita telah curahkan pada hari ini. Amin. Semoga Allah rahmati kita. Allah